Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pada pembelajaran ibadat darjah 5, kita akan melihat pada pelajaran 2, iaitu perkara sunat di dalam solat, yang mana perkara sunat di dalam solat ini terbahagi kepada 3 bahagian: sunat sebelum solat, sunat semasa solat, sunat selepas solat. Jadi untuk hari ini kita akan melihat perkara sunat sebelum solat. Kita dah lihat. Kita akan lihat perkara sunat di dalam solat, yang mana dalam tu perbahasannya amat panjang, dan kita sudah baca sehingga, saya besarkan lagi, besar sangat. Kita dah baca sehingga sunat ab'ad di sini, tapi tidak habis, baru lebih kurang dalam 3 saja. Jadi untuk hari ini kita menyambung bagi pembelajaran ibadat darjah 5. Perkara sunat di dalam solat. Sunat ni terbagi kepada 2 bahagian, muka surat 20 ya. Satu sunat ab'ad, dan di bawah ni iaitu sunat hayat. Jadi sunat ab'ad ini iaitu sunat yang berat. Sunat yang berat kerana dia di situ memerlukan, di bawah ya. Sunat ab'ad ini sangat dituntut. Saya besarkan lagi. Jika ditinggalkan salah satu daripadanya adalah sunat melakukan sujud sahwi, iaitu melakukan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Ini sunat ab'ad lah. Kemudian sunat hayat ni iaitu sunat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunat ini amat banyak. Kita lihat dahulu sunat ab'ad. Yang pertama iaitu membaca tasyahud awal. Tasyahud ni daripada at-tahiyyatul sebenarnya tu ya, at-tahiyyatul mubarakatus sampailah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma salli ala Muhammad pada tasyahud awal. Yang ketiga, bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir, iaitu wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, tu sampailah habis. Itu adalah sunat ab'ad. Yang keempat, duduk. Jawab perkataan ni duduk, iaitu bagi 1 alif, ba dan ta. Duduk, alif, ba dan ta. Okey, maksud alif ni duduk tasyahud awal. Kemudian duduk tasyahud, duduk membaca salawat tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir pada membaca salawat keluarga Nabi. Ini kita terus memberi salam pada Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke kha, kemudian yang ke jim, membaca doa kunut, iaitu Allahumma hdini fiman hadais. Ha, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas doa kunut, iaitu sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian salawat kepada keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, itu salawat kepada keluarga dan sahabat. Kemudian salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Salam iaitu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam tu ya. Kemudian yang ke zal, berdiri ketika perkara jim hingga dal, iaitu ketika membaca doa kunut, ketika solawat doa kunut, ketika solawat atas keluarga doa kunut, ketika membaca salam dalam doa kunut. Jadi ada 2 perbuatan, iaitu duduk tasyahud awal dan juga diri pada membaca doa kunut. Ya. Baik, kita lihat pada Allah terlepas. Pada sunat hayat, kita bacakan. Allah. Macam mana ni? Okey. Sunat hayat 2.2.2. Sunat hayat ni iaitu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sahwi ni maknanya lupa. Apakah sunat hayat ini? Sunat hayat ni iaitu sebagai sunat perhiasan ya. Perhiasan yang pertama sekali iaitu Allah mengangkat kedua-dua tangan ketika permulaan takbiratul ihram, di mana tapak tangan itu bersamaan dengan bahu ya, dan hujung anak jari pula bersamaan dengan cuping telinga. Yang sebelah atas dan 2 ibu jari diletakkan bersamaan dengan cuping telinga yang di bawah. Jadi sebenarnya mengangkat tangan ni ada beberapa cara, iaitu yang paling utama sekali, mengangkat sehingga menyentuh ibu jari ke arah cuping
telinga. Kalau jari saja menyentuh cuping telinga pun boleh. Okey. Itu sunat hayat. Tak angkat tangan pun terus Allahu Akbar pun hukumnya adalah sah. Yang dua tangan itu diletakkan di bawah dada. Diletakkan di bawah dada, di mana tapak tangan kanan menggenggamkan ke atas pergelangan tangan kiri. Digenggam, maknanya genggam ke seluruh jari. Bukannya dua jari, bukannya satu jari. Seluruh jari. Sebaik sahaja habis lafaz takbiratul ihram. Mengikut pendapat yang muktamad dalam Syarhul Muhazzab dan Syarhul Wasid. Membaca doa iftitah iaitu bawah ni. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hukumnya sunat, dan sunat iaitu sunat hayat. Okey. Kalau tak baca pun hukumnya sah dan tidak perlu diganti apa-apa. Baik, yang seterusnya itu yang ketiga, iaitu yang kesah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Ya, sebelum Fatihah. Kemudian yang kejim, menjaharkan, iaitu menyaringkan bacaan sama ada ia menjadi imam atau solat bersendirian di semua tempat yang sunat dijaharkan, iaitu solat subuh, 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan Isyak, solat Jumaat, solat 2 hari raya, solat gerhana bulan, solat al-istisqa, solat minta hujan, solat tarawih, dan solat sunat tawaf, 2 rakaat pada waktu malam dan waktu subuh. Menjaharkan iaitu menyaringkan bacaan. Diperlahankan bacaan. Diperlahankan bacaan selain daripada solat yang disebutkan di atas, seperti semua solat sunat rawatib. Rawatib ni solat yang mengiringi solat-solat fardu. Walaupun rawatib itu dilakukan di waktu malam, 1 rakaat terakhir pada solat maghrib, 2 rakaat terakhir pada solat isyak, solat gerhana matahari. Ini semua baca perlahan. Dan semua solat sunat mutlak di waktu siang hari, tetapi solat sunat mutlak di waktu malam sunat membaca secara pertengahan antara perlahan dan nyaring. Maknanya mengangkat suara sedikit nyaring. Kemudian lafaz amin selepas membaca Al-Fatihah. Sunat makmum mengucapkan amin beserta dengan amin imamnya, iaitu berserentak, bersaing, tidak boleh mendahului dan tidak boleh mengkemudiankan. Jika imam tidak mengucapkan amin atau ia mentakhirkan, dia lambatkan amin itu dari waktu yang disunatkan, maka makmum hendaklah melafazkan amin pada waktu itu walaupun imam tidak mengaminkannya. Jika makmum tidak dapat melafazkan amin bersama dengan imam, ia hendaklah melafazkan amin pada bacaannya. Sebenarnya sunat membaca amin serentak kerana di situ terdapat kelebihan kita punya doa pun termakbul di dalam surah Al-Fatihah itu. Jika makmum membaca surah Al-Fatihah serentak dengan imam dan selesai bersama-sama, memadailah dengan 1 amin saja jika makmum lebih dahulu selesai membaca surah Al-Fatihah dari imam. Ini dia baca perlahan-lahan mengikut imam ketika membaca Fatihah. Boleh sebenarnya, tapi boleh mengganggu imam sebenarnya. Sebenarnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila imam membaca Fatihah, kita hendaklah mendengar bacaan Fatihah imam. Ya, mendengar bacaan Fatihah imam itu lebih utama. Kalau kita sibuk membaca Fatihah, sebenarnya mengganggu solat itu. Baik, yang seterusnya, makmum hendaklah mengaminkan bacaan itu, kemudian mengaminkan bacaan imamnya pula. Hendaklah dijaharkan lafaz amin sama ada ia seorang imam atau makmum atau solat seorang diri. Bagi solat-solat sunat dijaharkan dan diperlahankan, bagi solat-solat sunat yang diperlahankan. Solat sunat seperti tadi yang saya sebut tadi, istisqa, tarawih, solat waktu malam, solat apa semua, aminnya hendaklah kuat. Okey. Kemudian membaca surah, iaitu membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah. Imam dan mereka yang menunaikan solat secara bersendirian disunatkan membaca surah pada 2 rakaat subuh, Jumaat, dan 2 rakaat pertama bagi semua solat fardu. Di sini makmum tidak disunatkan membaca surah, tetapi hendaklah ia mendengar bacaan imam itu. Baik. Ketika imam selesai membaca amin, imam hendaklah memberi peluang kepada makmum untuk membaca Fatihah.
Kemudian imam sudah selesai mendengar makmum membaca Fatihah, barulah imam membacakan surah. Imam membacakan surah, makmum pun mendengarnya. Jika makmum tidak dapat mendengar bacaan imam kerana tuli, pekak atau jauh daripada imam, atau bacaan imam perlahan, walaupun pada solat yang dijaharkan, solat malam, solat subuh, solat isyak, maghrib, atau dapat mendengar tetapi tidak dapat difahami ayat yang dibaca, makmum hendaklah membaca surah. Kita tak dengar, kita bacalah surah. Jika seseorang terlupa membaca surah pada 2 rakaat yang pertama, hendaklah dia membaca surah pada rakaat yang baqinya. Boleh membaca surah pada rakaat yang ketiga, yang keempat jika dia terlupa membaca surah. Disunat membaca surah mengikut peraturan susunan Al-Quran. Baik, ikutlah susunan Al-Quran mula-mula sekali daripada Al-Fatihah sampailah surah yang ke-114 Al-Nas. Jangan dulukan An-Nas dulu, terbalik. Kita dulukan surah yang di atas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya, dan akhirnya iaitu surah An-Nas. Jangan terbalik dulu. Jangan rakaat pertama membaca surah An-Nas, kemudian rakaat kedua membaca surah Alam Nashrah. Terbalik. Ibarat memakai kasut baru pakai stokin. Baik, yang ke zal, mengucap takbir intiqalat. Intiqalat ni maksudnya kita perpindahan antara rukun-rukun, iaitu satu, terdapat pada 5 perkara. Satu, takbir untuk rukuk, takbir turun untuk sujud. Ini ketika ini tangan angkat, yang ini untuk sujud tak perlu angkat tangan. 3, takbir untuk bangkit dari sujud, ini pun tak perlu angkat tangan. 4, takbir untuk sujud kali kedua. Takbir ketika bangun dari sujud untuk qiyam. Apa makna takbir? Takbir ni Allahu Akbar. Intiqalat ni apa? Perpindahan, ya. Jadi untuk hari ini kita selesai membaca iaitu tentang sunat-sunat ayat. Walaupun ada lagi, kita akan sambung iaitu pada muka surat 24, 25 dan seterusnya. Sebenarnya banyak dalam pembacaan ni. Jadi kalau kita baca banyak pun kita akan berasa bosan. InsyaAllah saya akan sambung lagi pada muka surat 24. Kita bertemu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.